Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kali ini untuk episod berikutnya podcast POV SI Plus. Seperti biasa, podcast POV SI Plus membawakan untuk anda segala yang anda ingin tahu tentang Islam dan ummah. Pencerahannya meliputi gaya hidup, hukum hakam, budaya dan situasi semasa yang menyentuh persoalan sejagat, khususnya umat Islam dan dunia Islam. Dan pada minggu ini, seperti biasa, podcast POV Sinar Islam Plus akan membawa anda meneroka satu lagi sisi yang sangat penting dalam kehidupan kita selaku umat Islam di dunia ini, iaitu menyentuh persoalan faraid. Dan tapi sebelum itu, saya ingin mengajak anda untuk turut sama-sama klik like dan share di butang di Facebook, Instagram, TikTok dan juga portal yang turut menyiarkan siaran ini pada setiap Jumaat di dalam media-media sosial anda, ya. Dan penonton dan juga pendengar budiman, bersama-sama saya di studio pada minggu ini, seorang pakar yang tidak asing lagi dalam dunia faraid akan bersama-sama memberikan pencerahan untuk kita. Sebelum kamera tunjukkan wajah beliau, izinkan saya untuk berkongsi siapakah beliau, ya. Seorang yang sangat-sangat masih muda lagi. Muda, ya, maintain yang penting muda. Okey. Beliau merupakan sahabat baik saya. Lama dah kita orang kenal, tapi saya simpan lama dah bila nak bawa dia ke studio untuk sama-sama memberikan perkongsian yang lebih detail tentang faraid. Baik, namanya Ustaz Zahari Mahat Musa, pensyarah kanan dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Ustaz Zahari, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak panggil minggu lepas awak sibuk ke KK. KK ke Kundasang? Kundasang. Ya Allah, makan angin atas gunung. Best kan? Sejuk situ, cari ilham. Menyambil. Best sangat tu. Sayur-sayur pun segar. Dia macam Cameron Highland kan? Ya, betul. Baik Ustaz, selalu kalau kita cerita pasal faraid, orang takut nak cerita pasal faraid. Orang akan kata, oh, I'm not ready to die yet. Tak sedia nak mati lagi. Belum bersedia nak mati kan. Orang kata mati, orang kata adatnya mati orang tua, tapi orang muda pun boleh mati akan anytime. Mungkin selepas program ini saya pergi dulu. Innalillah kan. Tapi kita kena ada persediaan. Betul Ustaz, ya? Betul. Seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah, apabila meninggalnya anak Adam, 3 perkara yang akan menjadi pembantu dia di alam sana: sedekah jariah, anak soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita nak cerita tentang apa yang ditinggalkan untuk orang-orang, tapi sumbernya dari mana, apa semua tu kita boleh perincikan, ya. Baik, kita ada banyak soalan sebenarnya, tapi sebab saya rasa satu episod tak cukup, ya. Penonton pendengar budiman, mungkin kita kena buat lagi banyak lagi episod berkenaan faraid ini, ya. Baik. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami semua setakat ni kadar jelik faraid. Kadar jelik faraid dalam kalangan umat Islam ni berapa peratus sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita, sahabat lama kita, iaitu Tuan Azman, atau panggilan manja dia Cik Man, ya? Ya, betul. Okey. So bersyukur kita kerana Allah SWT dengan pertemuan yang kita rasakan untuk penonton dan juga pendengar siaran apa kita namakan ni? Podcast POV Sinar Islam Plus, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada alam digital di luar sana. So, amin, untuk menjawab kepada persoalan ini, berbalik kepada satu soalan yang agak menarik dan perlu kepada kajian sebenarnya, sebab mungkin statistik sentiasa berubah setiap tahun, ya. Dia kalau di universiti ni memerlukan kepada data, ya, tapi cukuplah untuk pertemuan kali ini. Apa yang dipaparkan di media akhbar contohnya mengenai harta beku yang tak dituntut, yang mungkin dulu orang kata 70 bilion, sekarang dah mencecah 90 bilion. So dia sebenarnya refleks kepada apabila harta itu dibekukan, maksudnya ada permohonan yang tertangguh, ada permohonan yang nama pun harta yang beku yang tidak dituntut. Maksudnya refleksnya ialah kepada masyarakat ataupun komuniti Islam itu sendiri yang tidak buat permohonan ataupun membiarkan sahaja harta tersebut masih ownernya ataupun pemunyanya adalah si mati punya. Itu satu perkara yang agak kita kesalkan lah. Ataupun
kalau kita baca pada akhbar tahun lepas, seingat saya hampir 72,000 kes ke atas, iaitu yang kes pusaka yang bertangguh lah. Itu pun sudah menggambarkan refleks kepada macam mana konsep celik pusaka ataupun celik faraid di kalangan masyarakat kita yang mungkin masih kurang, ataupun yang perlukan kepada penghayatan dan juga perlukan kepada tuntutan mereka berkesedaran untuk buat permohonan. Selagi kita tidak memohon, ataupun setiap keluarga yang berlaku kematian dalam keluarga mereka masing-masing, kalau tak buat permohonan, selagi itulah harta itu tuan empunya ni adalah si mati tersebut. So itu yang kita nampak dari sudut tahap kesedaran masyarakat kita. Okay. Satu lagi aspek yang dari sudut yang kita rasa mungkin tahap itu di tahap yang rendah ataupun sederhana, ialah apabila Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan ataupun mewajibkan bermula daripada KSSM 2021 untuk mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5, ada 2 topik yang diperkenalkan dalam KSSM 2021, iaitu 2 tahun lepas. 2 topik, satu berkaitan faraid dalam Islam dan faraid wasiat dalam Islam. So nak menunjukkan bahawa peri pentingnya berkaitan dengan celik pusaka ataupun faraid ni dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Sebab sebelum ini pembelajaran tentang pusaka ataupun pembelajaran tentang faraid ini hanya bersifat formal pada pelajar-pelajar tingkatan 6 sahaja. So itu dah lewat lah tingkatan 6 tu. Tapi apabila KSSM, kurikulum standard sekolah menengah kita, sudah memperkenalkan silibus yang baru ataupun menambah silibus slot baru tentang faraid dan wasiat, menggambarkan bahawa tuntutan kepada masyarakat kita untuk lebih berkesedaran, lebih kena tahu tentang hukum harta dan apa tindakan yang perlu dibuat berkaitan dengan harta si mati. Itu respon saya untuk permulaan lah. Sebagai salah perkenalan untuk pendengar dan penonton kita kan. Tapi menarik Ustaz, 90 bilion 70 bilion, dan katanya dah hampir 90 bilion harta beku yang tidak dituntut sebenarnya. Dia punya, kalau kita kata puratanya, daripada tahun berapa ke tahun berapa? Yang itu setakat kita baca untuk sampai 2022. Maksudnya sebelum itulah harta-harta tu yang di-KIV-kan, yang di-freeze-kan, yang tidak. Banyak sebenarnya. 90 bilion, wow, makan tak habis ya. Apabila tidak dicairkan, maksudnya kebajikan waris itu juga tidak dapat menikmati harta tersebut sebenarnya. Ya, dia okey, kita mungkin ambil sikit, curi masa sikit untuk soalan pertama tadi. Saya rasa sebab saya pernah melihat proses pembahagian tu, pengagihan tu, harta ada sekian, taklah sampai 1 juta. Tapi warisnya berjela-jela panjang. Ya, itu yang berlaku. Nak ambil tauqid, nak ambil tanda tangan untuk pelepasan tu, itu renyah. Itu menyebabkan orang mengambil keputusan, okey tak apalah, saya redha. Itu adalah sebahagian itu satu benda yang yang menyebabkan orang rasa leceh, rasa betul. memerlukan topik yang lain untuk kita jumpa sekali lagi Ustaz, pentadbiran dan pengurusan itu. Betul. Tapi sekarang kita mungkin lebih kepada hukum faraid itu sendiri. Kita nak cerita pasal faraid yang ini kan. Cerita pasal harta beku ni memang perlukan satu surat yang lain ya. Penonton pendengar sekalian. Tapi itu satu benda yang sangat-sangat menarik untuk dikupas. Baik. Kalau bila kita cerita tentang faraid Ustaz kan, penarafan status waris kan, penarafan 2/3, 1/3 tu. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit bagi orang kata apa, in short brief, supaya penonton pendengar kita, penonton podcast POV Saya Islam rasa begini, taklah susah sangat sebenarnya. Silakan Ustaz. Okey. Secara umumnya saya boleh katakan itulah Islam. Bila kita menganuti ataupun kita menghayati ajaran dalam Islam ini, maksudnya Islam itu ada peraturan dia, rules and regulation dia. Maksudnya kalau solat itu ada peraturan rukun, syarat dan sebagainya. Dalam bab faraid ini adalah satu skop perbincangan ialah berkaitan dengan waris. Cumanya dia agak terperinci dan agak detail kerana sebab isu yang Cik Man kata tadi, iaitu ada title-title tertentu ataupun bahasa kita penarafan kepada status waris. Dalam bahasa mudahnya, keluarga si mati tak semuanya adalah waris. Sebab dia ada status tertentu. Cik Man ada status kat FB, maksudnya ada status jugalah. Kita buat story, jangan dedahkan. So tapi nak jadikan cerita, siapa yang mendalami ilmu faraid, begitu juga. Dari kacamata orang awam mungkin melihat anak lelaki dan anak perempuan kepada si mati adalah zuriat.
Itu saya bagi contoh paling simple lah. Tetapi dari kacamata orang yang mendalami ilmu faraid, status anak lelaki dan status anak perempuan adalah berbeza. Sebab mereka ada nama yang tersendiri. Secara ringkasnya, siapa yang belajar ataupun mendalami ilmu faraid, ada 3 nama ataupun 3 status gelaran waris. Saya kekalkan dulu istilah Arab dia sebab mungkin bila kita translate, saya akan sebut juga, dia akan jadi panjang lah. Satu, kategori pertama namanya ialah waris ashabul furud. Waris ashabul furud. Kalau kita translatekan, ashabul furud ini adalah waris yang akan dapat bahagian-bahagian yang tetap. Bahagian tetap yang dimasukkan ialah fraction tertentu. Tadi Cik Man bagi tahu ada 1/2, ada 1/4 dan sebagainya. Sebenarnya tak banyak pun, ada 6 fraction saja. Untuk siapa-siapa di luar sana yang belajar, ada 6 fraction. Cara mudahnya ialah 1/2, setengah daripada 1/2 adalah 1/4, setengah daripada 1/4 ialah 1/8. Okey, itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua 2/3, setengah daripada 2/3 akan jadi 1/3 dan setengah daripada 1/3 akan jadi 1/6. So ada 6 sahaja sefir lah kita kata. Sefir ni bukan kita reka sefir ni adalah kalau kita baca Al-Quran, di sana namanya ayat-ayat faraid. Bukan ayat cinta. Ayat faraid maksudnya ayat 11 yang disebut oleh ulama, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 dalam surah An-Nisa yang menceritakan berapa bahagian tetap untuk status waris itu bergelar sebagai waris ashabul furud. Kategori yang kedua, kalau boleh saya sebutkan di sini, ialah kategori nama waris tadi ialah waris asobah. Ataupun kalau kita translatekan untuk kefahaman masyarakat kita, waris asobah ini ialah waris yang akan dapat lebihan. Lebihan ini maksudnya dia tak tersenarai sebagai waris ashabul furud. Anak lelaki, tadi saya bagi contoh, anak lelaki dan anak perempuan berbeza kedudukannya sebab dalam ilmu faraid, anak lelaki itu ada konsep namanya dia akan dapat lebihan harta. Contoh paling mudah kita tengok cerita Piramli lah, 3 Abdul. Maksudnya si mati meninggalkan 3 orang anak lelaki, maksudnya semua itu akan dapat atas harta si mati keseluruhannya. Tidak ditentukan dari awal berapa fraction ataupun berapa pecahan dia. Okey, so kita dah tahu tadi, pertama namanya ashabul furud, waris yang dapat fraction, bahagian tetap, Cik Man. Yang kedua, waris yang dapat secara lebihan baki, namanya asobah. Dan yang ketiga, nama gelaran dia ialah waris zawil arham. Zawil arham ni secara prinsipnya ialah dia ahli keluarga tetapi bukan dari kalangan kategori pertama yang dapat fraction dan bukan daripada kategori kedua, iaitu waris yang dapat secara lebihan. Cuma di Malaysia disebabkan kita bermazhab Syafi'i, so kategori ketiga ni dianggap bukan waris lah. Contoh untuk perincian, biasanya golongan zawil arham ini adalah waris-waris yang bersambung kepada si mati melalui perantara perempuan. Maksudnya kalau Cik Man dah ada cucu yang datang daripada anak perempuan, cucu itu lelaki ataupun perempuan, cucu lelaki daripada anak perempuan si mati ataupun cucu perempuan daripada anak perempuan si mati, itulah contoh kepada zawil arham sebab dia bersambung dengan si mati melalui perantara perempuan tadi. So itu secara ringkasnya bagaimana keunikan. Kita tak katalah itu sebagai sukar, sebab memang agak sukar sebenarnya. Dia sebab kita rasakan sukar atau sulitnya ilmu faraid itu sebab melibatkan tadi itulah, kita kena hafal individu-individu tertentu yang perlu kita iktiraf dia sebagai waris status mana, dan pada masa yang sama agak sukar untuk kita mengingat fraction formula tadi. Mungkin untuk kita beginner kena faham konsep itu, bahawa dalam sesebuah keluarga tak semuanya dia adalah waris, tetapi perlu kita fahami siapakah mereka dalam ilmu faraid. Itu sedikit pencerahan untuk soalan Cik Man tadi. Betul, sangat cerah. Sangat cerah, betul penonton dia. Mudah-mudahan. Betul. Dan sebelum kita lanjutkan ke soalan yang berikutnya, jangan lupa untuk terus share sebanyak mungkin, supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, anak beranak kita di luar sana dapat ilmu. But at least mereka boleh tahu ini wujud, faraid wujud. Bukannya saya saja je atuk nenek atau bapa atau diri anda meninggal tinggal macam tu je, Jadi harta buku naik 120 bilion pula. Naik, betul. Siapa nak ambil duit tu kan? Yang sedia ada pun tak dituntut. Yang sedia ada pun tak makin dituntut, bertambah. Makin bertambah, betul Ustaz kan? Betul. Masya-Allah, baik.
Okey, baik. Orang selalu ingat ya, kita dah nak masuk ke sesi yang soalan yang lebih panas. Orang selalu ingat kalau cerita pasal faraid, tunggulah, nantilah kita pun busy lah, banyak fikir benda. Dan dia pun seorang wanita atau lelaki yang belum berumah tangga. Tiba-tiba dia sangat kaya, tiba-tiba dia meninggal. Macam mana tu? Sebab biasa bila kita nak kata waris yang menerima, macam tadi cucu kan, ya, walaupun betul. belum bercucu kan, cucu saya menerima, anak saya menerima. Tapi kalau sipolan bin sipolan tu belum berumah tangga, siapa yang akan mewarisi hartanya? Ustaz bantu. Mohon bantu, silakan Ustaz. So maksudnya kepada istilah orang bujang Orang lah ni. bujang. Tapi orang bujang kena detailkan juga. Maksudnya duda dan janda pun kembali bujang juga. Kan? Okey. So maksudnya sama juga isunya apabila kita bincangkan ilmu faraid, dia adalah merungkaikan setiap orang ada hak ataupun siapa yang ada pertalian dengan si mati. Kalau dalam bahasa faraidnya mesti ada beberapa faktor lah, beberapa sebab. Sebab yang utama ialah satu, sebab perkahwinan. Sebab perkahwinan ni hanya dua orang makhluk sahaja. Satu namanya bergelar suami, maksudnya yang meninggal adalah isteri dia, ataupun disebabkan perkahwinan ini adalah isteri itu, maksudnya yang meninggal adalah suami dia. So dua ni sahaja. So untuk sebab ini mungkin untuk soalan Cik Man tu tidak akan berlaku. Tetapi yang akan berlaku adalah atas satu lagi sebab, iaitu atas hubungan nasab ataupun hubungan kekeluargaan. Mereka iaitu ada susul galur yang bersambung dengan si mati atas hubungan kerabat keluarga. Yang tadi itulah kita kena detailkan hubungan kerabat ini, sebab Cik Man kena tahu dalam faraid ni kita ada 3 rukun utama. Pertama namanya si mati. Kalau tak ada berlaku si mati, taklah ada hukum faraid itu. Takkanlah berlaku agihan itu. Tak ada lah. Nama pun rukun kan, macam solat kan. Tak ada rukuk, tak jadilah solat je, contohnya. Yang kedua, mesti ada waris. Dan yang ketiga, mesti ada harta. Berapa harta Cik Man sekarang ni contohnya. Tapi kalau tak ada harta, tak jadi jugalah. Betul. Tak jadi jugalah. Itu antara data privacy yang perlu dirahsiakan untuk podcast ni kan. Bila meninggal tak rahsia dah. Tak rahsia, semua orang boleh akses. Terpaksa kan. Dan itu selalu sebahagian waris perlu tahu sebenarnya. Sebahagian kerahsiaan itu ada, tetapi kena tahulah. Isu untuk soalan tadi, siapa waris kalau mereka yang tidak ada pasangan sebenarnya. Cuma saya kata tadi, istilah bujang mungkin mereka memang tidak berkahwin, ataupun mereka berkahwin tetapi sudah ditakdirkan jodoh tidak berpanjangan, tetapi mungkin ada zuriat ataupun tidak. Still akan kembali bujang lah istilah dia kan, kembali bujang. So balik kepada saya kata tadi, penghubung dia dengan si mati, apa sebab dia? Sebab adalah sebab keluarga contohnya. Walaupun kita bujang, saya kata kita tidak dilahirkan begitu sahaja di dunia ini. So waris utama paling hampir kepada kita ataupun kepada si mati yang bujang itu ialah ibu atau bapa, ibu dan bapa lah. So itu adalah waris yang paling hampir sekali. Kalau ikut formula faraidnya, ibu akan dapat 1/3 dan bapa kepada individu bujang tadi akan dapat lebihan. Itu pun konsep lebihan tadi. So lebih selepas kita bahagikan kepada ibu 1/3, ada lebih lagi bernilai 2/3 daripada harta si mati. Itu adalah waris yang paling simple kalau calculation untuk orang bujang yang masih ada ibu dan ayah. Masalahnya ibu lebih. Tak, ayah akan lebih. Ayah lebih. Sebab 1/3 kepada ibu. 1/3 dan lebihannya ialah sebanyak 2/3. Okey, tukar soalan. Kenapa ayah lebih dapat? Kenapa ayah lebih? Sebab satu perkara yang kita kena faham, orang lelaki dalam sesebuah keluarga itu tanggungan ataupun tanggungjawab itu lebih besar. Dia dapat habuan itu bukan setakat habuan untuk diri dia, tapi habuan untuk menanggung ahli keluarga yang lain. Sedar tak sedar, rupa-rupanya ayah si mati itu juga akan menanggung nafkah kepada ibu si mati. Sedar tak sedar, kalau ditakdirkan si mati ada adik-beradik lain, still ayah dia kena bertanggungjawab dengan adik-beradik yang lain sebenarnya. So itu contoh kes paling mudah sekali apabila orang individu bujang tadi masih memiliki ibu dan ayah. Tetapi sekiranya kalau ayah tak ada terutamanya, siapa yang akan ambil take over? Ada konsep replace sebenarnya dalam faraid ini. So ada tak individu bujang tadi adik-beradik? Kita kena tanyalah, identify.
kita buat saringan lah maksudnya. Ya. Kalau COVID pun kena buat saringan. Maksudnya siapa yang jumpa Cik Man lepas ni, tanya dia, ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. So kalau dua-dua ada, diorang akan dapat lebihan itu. So dalam bahasa mudah, ibu akan dimulakan bahagian dia dan adik-beradik pun akan dapat habuan yang sama. Tetapi itulah uniknya faraid, maksudnya kita raikan hubungan adik-beradik ni untuk dapat secara faraid juga. Dalam bahasa mudah, jangan gaduh dengan adik-beradik. Daripada hidup kita asyik left group je dalam grup WhatsApp, Betul. Telegram. So sebenarnya kalau kita mati, dah lah bujang. Rupa-rupanya tiba-tiba abang long kita yang dapat. Masa hidup kita tak pernah tegur dengan abang long sendiri. Satu perkara yang remind diri kita supaya Betul, sentiasa reminder, kan? jaga hubungan. Ahli keluarga ni bukan keluarga basic nuklear sahaja, mak bapak, isteri ataupun zuriat, tetapi sebenarnya dalam belajar faraid dia ada extended family, keluarga luas dalam seseorang kena tahu susur galur dia tu. Adik-beradik macam mana, datuk nenek moyang macam mana, salah silah keluarga, family tree dia macam mana. Ya, betul. Saya suka bila Ustaz kata jangan asyik left group kan, sentap left group. Kejadian biasa tu banyak berlaku ke dalam adik-beradik kan. Sebab itulah orang Melayu pun ada cakap, cari-cari bulu ayam. Ya, betul. Ataupun cari-cari bulu angsa. Lama-lama bertakut jua. Janganlah merajuk lama-lama ya kepada yang kuat sentap tu, jangan merajuk lama. Adik-beradik. Tetap sebab adik-beradik. bila kita mati, kita tak akan golek-golek masuk kubur. Ya. Adik-beradik kita juga yang akan uruskan. Itu bagi si mati. Bagi yang masih hidup tu, ingatlah kita ada Abang Long, Kak Long yang kaya raya. Berbaik dengan mereka. Mudah-mudahan faraid lebih. Itu. Maksudnya kesopanan, kesusilaan antara ahli keluarga. Rahim tu yang penting. Ya, betul. Ukhuwah tu yang penting kan. Betul. InsyaAllah. Saya suka pencerahan tu Ustaz. Bagus sangat. Baik. Okey, selain daripada faraid yang meraikan, macam kita Ustaz kata meraikan orang yang masih hidup, ya, sebab harta tu dah dicari dengan penat lelahnya oleh arwahnya, dan kita diraikan dengan harta-harta tinggalan je. Apa lagi instrumen yang ada dalam agama yang disediakan dalam untuk kebaikan umat Islam, dalam sistem muamalah kita untuk meraikan umat Islam di dunia yang orang kata yang ditinggalkan. Silakan. Boleh Cik Man. Sebenarnya bila kita bincangkan tentang istilah faraid, dia adalah sebahagian kecil sahaja ataupun adalah salah satu bentuk instrumen agihan harta, ataupun pindah milik. Pindah milik harta ni boleh berlaku semasa hidup dan boleh berlaku apabila seseorang itu meninggal dunia. Dalam fiqh Islam ataupun bila kita kaji tentang mazhab, masa hidup kita ni banyak istilah-istilah untuk tukar milik. Contohnya bila kita jual beli barang, baik, bila kita ada istilah ijarah ke, sewaan, kita pinjam dan sebagainya, itu semua adalah antara kontrak-kontrak yang berlaku bila kita hidup, contohnya. Dan salah satu waktu hidup ni adalah istilah namanya hibah. Kalau pernah dengar, maksudnya pemberian semasa hidup, itulah hibah. Maksudnya siapa yang kita cintai dalam keluarga ataupun kita memang suka. Sebab satu perkara yang kita kena faham, walaupun formulanya ada, tetapi konflik keluarga tetap berbeza. Keluarga Cik Man dengan keluarga saya, walaupun mungkin adik-beradik sama, bilangan sama, ada pasangan ataupun ada zuriat, tetapi dari sudut konflik keluarga mungkin berbeza. Hanya Cik Man sahaja yang tahu macam mana nak selesaikan solusi kepada keluarga Cik Man. Mungkin Cik Man lebih baik dengan adik bongsu. Kalau masa-masa hidup, mungkin salah satu instrumen yang kita syorkan dan kita cadangkan ialah melalui hibah, iaitu pemberian semasa hidup. Dan satu benda yang unik apabila hibah ni, dia tidaklah terikat dengan portion-portion yang macam faraid yang kita sebut tadi, ada 6 fraction, 6 pecahan tadi tu. So dia sesuka hati sebab kita masih hidup dan kita berhak untuk bagi kepada sesiapa yang kita suka. Okay? Itu salah satu contoh instrumen kalau owner masih hidup tapi dia nak lepaskan harta tu kepada orang lain. Kalau berlaku dalam selepas meninggal dunia, dia ada dua instrumen utama. Satu namanya faraid, satu namanya wasiat lah. So secara ringkasnya boleh saya sebut di sini ialah bila ulama bincangkan istilah wasiat dan istilah faraid ini, sebenarnya dua istilah itu sebab situasi tadilah saya kata konflik keluarga itu berbeza-beza. Bila kita kata hukum faraid, dia adalah hukum yang wajib diberikan kepada waris. Tadi kita kata dah, Cik Man tanya tentang penarafan waris. Ada 3 istilah utama.
Tetapi istilah wasiat dalam Islam ialah sumbangan 1/3 harta kepada selain waris. Maksudnya selain waris itu maksudnya dia mungkin bukan daripada ahli keluarga sendiri. Mungkin contoh paling simple, jiran. Kalau Cik Mat ada jiran, tetangga, boleh bagi. Boleh atas nama wasiat. Baiknya. Maksudnya jiran yang jaga kan. Keluarga sendiri jauh di Kelantan. Jiran jaga kita selama kita sakit. Mungkin. Jadi kita bagi 2 tahun COVID. Bagi wasiat ke dia. Siap-siap bagi wasiat. Boleh sebenarnya. Disyorkan dan digalakkan. Kalau ada lah jiran yang begitu. Jiran saya menonton. Harap-harapnya lah. Jiran kita semua menonton insyaAllah. So maksudnya dia tidak terikat kepada waris. Sebab istilah wasiat dalam Islam asalnya ditujukan kepada selain daripada waris. Dan sebenarnya dalam ahli keluarga pun ada dalam selain waris itu. Contoh paling simple, mungkin ada dari kalangan masyarakat komuniti Islam kita yang berkahwin tapi tidak ditakdirkan untuk dapat zuriat. Dia ambil anak angkat. Kan tadi Cik Man kata 3 perkara yang ditinggalkan oleh anak Adam. Satu adalah harta. 2 adalah ilmu yang bermanfaat, dan 3 ada anak soleh. Saya anggap hadis ini menggambarkan pencen kubur bagi kita. Maksudnya kalau Cik Man ada 3 perkara ni, maksudnya alhamdulillah pencen tu berterusan lah. Ada harta, cerah kubur kan. Alhamdulillah secerah podcast kubur kita pada hari ini lah maksudnya. Betul. Kalau Cik Man ada harta, alhamdulillah, syukur setiap hari, sujud syukur. Kalau ada ilmu yang sangat bermanfaat di sinar Islam lagi plus gitu, maksudnya kena sangat-sangat bermanfaat. Dan yang ketiga, pencen kubur yang terakhir Rasulullah kata adalah waladin salih yad'ulah. Kita mengharapkan kita ada zuriat yang sentiasa mendoakan kita. Kalau tak ada, maksudnya kalau tak ada mungkin kita hanya ditakdirkan kepada 2 elemen yang lain. Tapi kalau ada 3-3, saya kata kalau kat komuniti Islam ni, bonus, bukan setakat bonus, setiap hari kena sujud syukur. Betul. Tapi kalau kita hanya ada harta, dan Allah tu kadang-kadang maha adil, Cik Man. Maksudnya bukan kadang-kadang Allah memang maha adil. Kita betulkan, saya betulkan statement. Maksud saya kadang-kadang tak semua orang dapat 3-3 ini. Itu maksud tak saya. Semua orang dapat semua tu. So saya kata tadi, isunya kita kata nak highlightkan anak angkat tadi. Maksudnya kadang-kadang tak ada anak angkat, tetapi takkanlah kita berlaku zalim untuk tidak bagi langsung, padahal kita dah tahu, aware bahawa dalam hukum faraid tak mungkin kita bagi kepada anak angkat. So salah satu solusinya ialah melalui wasiat ataupun hibah ini. So itu adalah beberapa instrumen yang saya rasa termasuk kepada orang bujang tadi lah. Mungkin dia ada kawan rapat yang jaga dia, best friend forever dia dan sebagainya lah. So itu antara pencerahan daripada saya. Sangat cerah. Okay, baik. Masa kita pun sudah semakin tak banyak lagi Ustaz ya. Saya kira itu adalah soalan yang terakhir. Saya ada satu lagi soalan ni, tapi saya nak bawa ke episod akan datang. Boleh Ustaz ya? Boleh. Sebab kita rasa memang kita nak kena jemput berkali-kali lagi ni. Okey. Baik, sebelum kita berakhir, izinkan saya untuk terus mewar-warkan kepada anda yang menonton atau mendengar siaran ini, terus pergi ke Facebook, Instagram, TikTok, Portal, dan juga itulah dia, Facebook, TikTok, Portal, Instagram, Sinar Islam Plus, dan juga YouTube. YouTube tu tinggal Sinar Islam Plus, ya, cari dan share link podcast POV Sinar Islam Plus ini kepada lebih ramai lagi khalayak umat Islam agar mereka dapat tahu apa yang sepatutnya, yang pentingnya berfaraid ini, Ustaz kan. Jadi sekali lagi kami di podcast POV Sinar Islam Plus merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih seorang yang sangat fakih dengan ilmu faraid, 23 tahun ya dalam ilmu faraid. Jadi ahli akademik 23 tahun 23 lah. tahun. Sangat-sangat mendalami bidangnya. Sudah masak dengan bidangnya, petik je di ujung lidah saja ya. Terima kasih sekali lagi Ustaz Zahari Mahmud kerana bersama dengan kami. Jadi penonton-pendengar sekali lagi, kita jumpa lagi di episod akan datang podcast POV Sinar Islam Plus, relevan dan inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.